Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka Rabbi kama 'allamtana an nahmad wa usalli wa usallimu ala khairi khalqika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Saya rafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah kerana dapat bersama-sama secara online pada pagi yang mulia ini dalam satu persidangan antarabangsa berkenaan dengan isu-isu harta sepencarian secara atas talian 2020. Kepada yang saya kasihi Rektor UNISYAMS, juga pegawai-pegawai kanan UNISYAMS, para cendekiawan, para ulama, agamawan dan tokoh-tokoh yang saya kasihi sekalian. Saya rafakkan setinggi kesyukuran saya kepada Allah kerana walaupun kita berada dalam satu situasi pandemik COVID-19 yang masih belum reda lagi dan telah membadai dengan gelombang yang ketiga, tapi kita sebagai seorang Islam wajib percaya dengan asbab, usaha, ikhtiar, tawakal, doa, di samping apa yang dilakukan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dengan SOP yang kita patuhi, insya-Allah wabak seperti ini akan berlalu pergi dan digantikan dengan kehidupan yang cukup baik untuk kita pada masa-masa mendatang. Amin, insya-Allah. Para cendekiawan, agamawan, tokoh-tokoh, pensyarah, rakan-rakan, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Saya rakamkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur kuliah syariah dan undang-undang UNISYAMS kerana bagi saya berani untuk menghadirkan satu persidangan bersifat antarabangsa dalam situasi seperti yang kita hadapi sekarang ini. Sesungguhnya percubaan seperti ini adalah salah satu daripada percubaan yang akan menatijahkan satu natijah yang cukup baik. Sebagai contoh, beberapa hari lepas kita telah mengadakan di peringkat antarabangsa persidangan APEC lebih daripada 21 buah negara yang bersama-sama dan dapat melaksanakan Kuala Lumpur WC, di mana inilah satu kejayaan yang cukup besar, yang manis, yang akan menatijahkan banyak kelebihan-kelebihan yang kita harapkan, insya-Allah. Sidang penonton yang saya kasihi sekalian, alhamdulillah, dalam perbincangan pada kali ini, iaitu tajuk yang diangkat adalah harta sepencarian, antara kemaslahatan dan kemudaratan melalui dimensi syariah dan undang-undang. Bagi saya perkara ini sudah sampai masanya kita bincang. Kita duduk sepentas, kita duduk semeja dan kita wacanakannya. Kerana bagi saya ini masalah mustajidat. Kalau dulu terbeza antara lelaki dengan perempuan, lelaki bekerja, perempuan menjadi suri rumah tangga. Itu pun para ulama dan fuqaha telah bincang berkenaan dengan harta sepencarian. Tetapi masa kini cukup lebih terbuka, di mana sebahagian isteri jauh bekerja lebih baik dan banyak menyumbang dan membantu kepada kestabilan ekonomi si suami. Justru bagi saya harta sepencarian perlu dilihat, dinilai semula, ditengok bagaimana pelaksanaan yang paling tepat, yang kita bukan melihat dari segi fiqhul awraq semata-mata, tetapi kita nak waqi'i, kita nak masalah ini adalah masalah yang benar-benar bersifat membumikan dan begitu terkesan kepada apa yang berlaku dalam khalayak masyarakat kita ini yang boleh dimanfaatkan dengan sebaiknya. Jadi, takrifan harta sepencarian perlu didetailkan satu persatu.
Yang kedua, apabila kita nak melihat antara kemaslahatan dan kemudaratan, maka kita faham sebagaimana apa yang dikatakan oleh Izzuddin bin Abdul Salam dalam kitabnya yang masyhur Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam, menyebut bahawa maslahat itu adalah yang terutama. Kaedah seperti darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalah, itu satu kaedah yang kalau kita faham dengan sebenar-benarnya, akhir sekali manusia ingin mencapai dan mendapatkan maslahat. Kerana itulah para ulama fuqaha dia kaji betul-betul atas asas membina maslahat inilah, sebagaimana yang disebut oleh Syekh Asy-Sya'rawi dalam satu kaedah yang masyhur yang dia selalu katakan, katanya aqwalun marjuhatun in kanat ma'aha maslahatun takunu rajihatan. Mana-mana pendapat mana sekalipun dia lemah, dia marjuh, dia tidak kuat, tetapi bersekali dengannya itu maslahat, maka ia akan bertukar menjadi rajih, menjadi kuat. Ini banyak kita tengok. Kita tengok dalam isu zakat, kita wajib keluar zakat fitrah beras, gandum, syair, up dan seumpamanya. Tetapi para ulama bila melihat qimah pada masa sekarang, keperluan suasana dan seumpamanya, maka kita telah berijtihad sebagaimana mazhab Hanafi, maka kita tengok di atas asas maslahat itulah yang kita bina itu. Sidang penonton yang dirahmati Allah, begitu juga dalam isu seperti yang saya sebut ini, harta sepencarian itu, di mana amat-amat penting untuk dilihat. Kerana apabila harta ini belum diselesaikan, berlaku kematian, ketika itu maka hendak difaraidkan tanpa diselesaikan isu harta sepencarian terlebih dahulu. Sebenarnya ini satu juzuk daripada bentuk kezaliman kepada si isteri itu sendiri, kerana terpaksa memberi haknya kepada orang-orang yang bukan hak masing-masing lagi. Hakikatnya mesti diselesaikan isu seperti ini dahulu. Inilah yang kita harapkan. Justru saya amat-amat menyokong tentang persidangan antarabangsa dalam isu-isu berkaitan harta sepencarian ini. Bahkan kita boleh teroka beberapa isu-isu sampingan, isu-isu furu'iyah, isu-isu yang berlaku dalam kehidupan kita. Itu kita tak masuk lagi berkenaan duit-duit daripada KWSP, apa lagi berkenaan dengan duit-duit yang didapati sebagai apa-apa perolehan yang didapat dengan sebab kematian dan seumpamanya, ataupun kerja, dan ini semua sepatutnya diperhalusi satu persatu, insya-Allah. Makanya sekali lagi saya nyatakan bahawa saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada rektor, kepada timbalan, kepada pegawai-pegawai kanan, pegawai-pegawai utama UNISYAM, dan termasuklah penganjur kuliah syariah dan undang-undang UNISYAM yang sanggup untuk mengadakan persidangan antarabangsa dalam isu-isu berkaitan harta sepencarian secara online 2020 ini. Semoga hari ini adalah hari kita dapat merumuskan pelbagai solusi untuk kita fahami, kita tekuni, bahkan kita boleh applykan dalam kehidupan dalam masyarakat kita di Malaysia dan juga di Nusantara, bahkan di dunia. Saya sekali lagi mengharapkan seminar selama 3 hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat menatijahkan buah-buah fikiran yang ranum, hikmah-hikmah yang baik yang akan menatijahkan satu dapatan hipotesis yang tinggi yang memungkinkan kita mendapat manfaat dan menyelesaikan kemeluk isu harta sepencarian ini kepada natijah yang zahir, yang nyata dan yang terang, insya-Allah. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.
saya katakan uhibbukum fillah, jazakumullahu khairal jazaa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.